Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafai bin Muhammad Zahir. Hari ini saya akan membentangkan tajuk konsep raja berperlembagaan. Maksud raja berperlembagaan, kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara dan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, iaitu sistem raja berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen dan sistem persekutuan. Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja merupakan institusi dalam sistem raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dipilih secara bergilir-gilir daripada 9 raja negeri-negeri yang ada. Urutan: Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor dan Perak. Yang di-Pertuan Agong yang dipilih akan menyandang jawatan Yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun. Keseimbangan dalam sistem raja berperlembagaan. A. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang mempunyai kedudukan istimewa. B. Mempunyai immunity dalam hal-hal rasmi dan tidak boleh didakwa di dalam mahkamah melainkan dalam mahkamah khas raja-raja. C. Bagi pihak rakyat pula, setiap individu mendapat pelbagai hak dari segi perlindungan, undang-undang dan kedudukan sebagai warga negara. Ciri-ciri kelayakan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, hanya raja-raja sahaja boleh dipilih selepas raja itu memberi perkenan untuk dipilih. Yang kedua, hanya raja-raja sahaja yang boleh mengundi. Yang ketiga, sekiranya seorang raja tidak dapat berangkat dalam majlis pemilihan, seorang raja yang lain hendaklah dilantik oleh raja itu dan layak mengundi sebagai proksi. Ciri-ciri ketidaklayakan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, raja itu belum dewasa. Yang kedua, raja itu telah memberitahu penyimpan mohor besar raja-raja bahawa baginda tidak berhasrat untuk dipilih. Yang ketiga, Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan dengan undi sulit bahawa raja itu adalah tidak sesuai untuk menjalankan fungsi-fungsi Yang di-Pertuan Agong disebabkan oleh kelemahan akal dan tubuhnya atau kerana sebab-sebab yang lain. Ketetapan ini memerlukan sekurang-kurangnya undian daripada 5 orang raja. Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, sebagai badan eksekutif, Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak mengikut budi bicara dalam tiga fungsi perlembagaan. Yang pertama, melantik seorang Perdana Menteri. Yang kedua, bersetuju atau tidak mempersetujui permintaan membubarkan parlimen. Yang ketiga, meminta mesyuarat Majlis Raja-Raja diadakan semata-mata mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja dan mengambil tindakan dalam mesyuarat itu. Raja juga sebagai badan perundangan. Kuasa perundangan adalah terletak pada parlimen yang mengandungi Yang di-Pertuan Agong dan 2 majlis, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa: yang pertama, memanggil parlimen memesyuarat dari semasa ke semasa. Yang kedua, memberhentikan dan membubarkan parlimen. Yang ketiga, memberi ucapan dalam mana-mana majlis parlimen. Yang keempat, memperkenankan rang undang-undang. Raja juga sebagai badan kehakiman. Yang di-Pertuan Agong mempunyai fungsi dalam bidang kehakiman. Antara tanggungjawabnya seperti berikut. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong boleh melantik Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaysia, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang kedua, melantik mana-mana orang yang layak dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi untuk Pesuruhjaya Kehakiman dalam braket yang mempunyai kuasa sebagai Hakim Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, iaitu satu langkah sementara sebelum pelantikan tetap sebagai Hakim Mahkamah Tinggi. Yang di-Pertuan Agong juga sebagai Ketua Agama Islam Negeri A. Melaka, B. Pulau Pinang, C. Sabah dan Sarawak. Yang di-Pertuan Agong juga Ketua Agama Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Baginda juga melantik jawatan tertentu bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka
Melaka dan wilayah persekutuan atas nasihat Majlis Agama Islam Negeri berkenaan. Di Sabah dan Sarawak, kuasa pelantikan diturunkan kepada Yang di-Pertuan Negeri. Dalam info, fungsi-fungsi lain Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Bersenjata. Yang kedua, menjaga hak istimewa orang Melayu dan bumi putera di Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, sumber penghormatan dan kebesaran. Yang keempat, menghadiri pelbagai majlis dan acara. Yang kelima, berkuasa mengurniakan pengampunan dan menangguhkan hukuman bagi kesalahan yang dibicarakan oleh Majlis Mahkamah Tentera dan semua kesalahan yang dilakukan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Kebaikan sistem raja berperlembagaan. Yang pertama, hanya terpilih saja boleh dipilih, iaitu menurut darah keturunan, tetapi di dalamnya itu tersemat dan tersisip peraturan yang bercorak demokrasi moden, iaitu pemilihan secara moden. Yang kedua, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mengatasi segala raja-raja Melayu sepanjang tempoh pelantikannya selama 5 tahun. Yang ketiga, pemilihan ketua negara datang daripada kalangan 9 sultan yang memerintah negeri-negeri Melayu jika dibandingkan dengan sistem beraja England di mana sistem mereka hanya datang daripada satu keluarga sahaja. Dan sekian pembentangan saya mengenai konsep raja berperlembagaan. Terima kasih.